Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So macam yang teacher cakap, hari ni memang terpaksa teacher buat juga extra class. Walaupun banyak orang sibuk ke apa kan, tapi siapa yang boleh join, join lah. Siapa yang tak boleh tu boleh tengok recording lah kot. Kalau tengok lah. Okay, so hari ni since minggu depan, last week lah untuk kita habiskan sampai factor. Factor tu dalam aqueous solutions lah, electrolysis of aqueous solutions. So lepas pada tu, exam lah, exam objektif je. Cumanya itulah, takut tak boleh score ke, risau juga teacher. So teacher pun buatlah extra class ni untuk cover 1.2 dengan 1.3. Okay, so pergi terus lah Alright, so sekarang ni kita fokus kat 1.2. So kalau boleh tolong buka nota yang inilah. Siapa yang print out tak apa, boleh refer terus lah. Siapa yang nak tengok kat phone ke, cuba buka yang ini. So pertama sekali selepas kita dah habis 1.1, kita terus proceed dengan 1.2. So yang ini apa yang perlu kita kena tahu dalam 1.2 ni, yang inilah. Kenapa yang tak boleh nak draw So subjek ni pertama sekali kena tahu apa itu standard electrode potential. Lepas tu standard conditions yang perlu kita kata lah, kita kena penuhi syarat tu untuk dapatkan E naught value. So ini kena tahu lah concentration semua-semua ni. Lepas tu and then kena kenal macam mana kita nak guna standard electrode potential series. Okay, sekejap Sekejap teacher stop sekejap sharing ni sekejap. Mana dah? Okay, sekejap ya. Oh, dia dah tu. Nak yang macam ni. Sekejap, teacher ada masalah nak draw lah. Okay. Tak ini lah. Alright. So sekarang ni teacher nak pergi kat nota yang teacher kata tu standard electrode potential tu. So buka lah yang tu. Sebenarnya standard electrode potential ni agak senang lah. Cuma nak kena faham. Okay, so yang ni kalau tak nampak nota, tak keluar nota nanti bagi tahu kat chat Telegram ke apa nanti mau teacher sedar sikit. Okay, so pertama 1.2 standard electrode potential. So kena tahu dulu yang standard electrode potential ni, dalam standard electrode potential ni dia ada berkaitan dengan displacement reactions tu. Sebab apa? Sebab dalam 1.1 kita ada belajar displacement reactions of metal dengan displacement reactions of halogen. So kita fokus kat displacement reactions of metal tu. Kenapa teacher kata berkait tu? Sebab displacement reactions of metal tu dia pakai ECS. Bila pakai ECS ni kan kena hafal. Kita cakap dah ECS kena hafal. So hafal, kenapa kena hafal? Sebab kita kena tahu kedudukan ECS kena hafal. So teacher cakap dah, buatlah ayat apa-apa pun kena hafal. Sebabnya displacement akan berlaku bila kita guna dua metal yang berbeza kedudukan. So displacement berlaku bila kita guna metal tu, metal yang kita nak masukkan dalam solution tu, metal tu mestilah kena lagi tinggi daripada metal dalam salt solutions tu, barulah displacement berlaku. Okay, so sekarang yang kita belajar daripada 1.1 tu masuklah dalam standard electrode potential ni. Okay, so sekarang tengok di sini. Ini teacher recap balik displacement reactions of metal tu. Yang ini kena more electropositive. Kalau dalam ECS semakin tinggi kedudukan dia semakin more electropositive. So manakala dalam salt solutions tu less electropositive, barulah berlaku displacement. Sebab yang kuat boleh keluarkan yang lemah dalam salt solutions tu. Contoh zinc. Zinc kita masukkan kan? Kita masukkan dalam salt solutions yang ada copper. So copper ni lemah.
So zinc boleh tolak copper ni keluar. So copper akan jadi copper atom. So zinc akan ambil tempat copper ni, dia jadi zinc nitrate. Itulah maksud displacement. Kita rampas tempat orang lah. Okay, dengan syarat kita kena kuat. Alright, so yang mana satu ECS, yang inilah yang teacher bulat ni Teacher circle ni. Ini je lah ECS-nya. Okay. So ECS tu kena hafal lah kedudukan ni sampai atas. Semakin atas semakin kuat lah. Semakin ke bawah dia semakin lemah. Okay, bila semakin ke atas dia senang gain elektron, so dia akan undergo oxidation. So yang kat bawah ni dia hanya mampu menerima je elektron, dia tak boleh nak gain, dia tak boleh nak lose elektron. So dia adalah reduction kat bawah-bawah ni lah. Okay, so sekarang bila kita masuk standard electrode potential, kalau ada soalan tanya So ini standard electrode potential. Okay, so sekarang kena hafal apa? Kena tahu apa? Cuba bagi respon. Kena tahu apa dalam standard electrode potential? Hello? Ada orang tak? Tak ada orang jawab pun. Ada cikgu. Ada. Ingat tidur. Kalau ada soalan terus stop teacher. Okey. Okay, so standard electrode potential ni dia punya apa tu? Formula dia selalu kita buat E0. Jangan buat macam ni ni salah. Dia kena power situ. Okay, so dalam standard electrode potential dia rupa dia macam ni. Kenapa? So kenapa kita kena tahu pasal ni? Sebabnya kita bila masuk standard electrode potential, kita dah kena faham apa itu yang dimaksudkan dengan E0 tu. So sekarang ni dalam standard electrode potential dia susun macam ni. Oxidizing agent tambah elektron dapat reducing agent. Ni semua ni. Ni belah semua ni adalah oxidizing agent. Lepas tu tambah elektron, sebab tu lah tengah-tengah ni elektron semua kan. Lepas tu followed by reducing agent semua kat belah-belah ni. Senang je. Sebab ada a few of you yang macam lost lagi kan. Alright, so kena tahu juga oxidizing agent ni apa. Oxidizing agent ni kalau kita dah belajar dalam 1.1, substance yang undergo reduction. So reduction ni buat apa? Dia gain. Kalau tak jumpa gain elektron, dia cakap accept elektron. Kalau tak jumpa perkataan accept, dia kata receive elektron. Benda yang sama, janji ada pertambahan elektron. Okay, semakin ke bawah kuat dia, kecenderungan dia untuk menjadi reduction ataupun oxidizing agent tu tinggi lah. Okay, so lepas tu ni reducing agent. Ni reducing agent. Belah ni, belah paling kanan ni. So reducing agent tu apa? Reducing agent tu adalah yang mengalami oxidation. So oxidation ni buat apa? Dia lose elektron. Kalau tak jumpa perkataan lose, apa dia lagi? Donate. Kalau tak jumpa perkataan donate, dia bagi apa? Give pun boleh. Release. Give jarang Release elektron. Okay, so dah kena faham yang tu kan, cara dia susun oxidizing agent, elektron and reducing agent, barulah kita boleh guna. Dah faham tu barulah kita boleh guna. So macam mana nak guna? Tengok kat sini ada satu lagi pertambahan, E0 value. Semakin ke atas, semakin dia nak jadi reducing agent, semakin dia nak mengalami oxidation. So value dia semakin negatif. Ataupun ayat lain, less positif, kurang positif. Yang manakala kalau oxidizing agent semakin ke bawah ni, so dia akan semakin positif. Kalau ayat lain tak nak guna more positif, gunalah less negatif. Tapi takut keliru kan, so gunalah more negatif dengan more positif je lah, mudah. Okay. Alright. Yang ni yang teacher bobel-bobel dalam video, tengok kedok tak tahu tu. Yang inilah apa itu electrode potential. So bila kita jumpa perkataan potential ni pun kita kena tahulah, kalau dah belajar physics kan, kalau apa-apa potential mesti ada value. So kita kira pakai apa? Nak kira potential pakai apa? Pakai apa?
Okey. Siapa nak jawab ni? Senyap. Voltmeter. So voltmeter kita kena connect dengan 2 half cell. So sekarang tengok sini. Potential difference produced when an equilibrium established between metal M dengan aqueous solutions containing metal M. Okay. So sekarang ni macam ni So dalam kalau dalam satu-satu reactions yang kita libatkan metal dengan salt solutions ni, kita panggil dia half cell. Half cell. Sebab apa Sebab half cell ni kita akan connect dengan connecting wire. Sebab tu nama dia cell. Sebab dia ada value kat situ. So ni satu half cell. Okay. So teacher bagi tahu dah voltmeter dia tak boleh kira value kalau ada satu saja half cell. Dia tak boleh. Macam tak boleh. So dia kena connect dengan 2 half cell. Kat mana ayat yang cakap voltmeter tak boleh nak connect dengan satu half cell je? Yang kat sini. Dia kata electrode potential of cell cannot be measured directly. So therefore electrode potential value of an electrode is determined based on different. Dia kena ada perbezaan dari segi potentials tu between 2 half cell. So kena ada 2 half cell lah, sebab tu lah macam ni dia kena set up untuk kira potential difference. Sebabnya potential difference ni perbezaan. Bila kata perbezaan mestilah kita bandingkan dengan dua benda. So kalau ada satu je kita nak beza dengan siapa kan? Sebab tu ada 2 half cell. Okay. Sekarang ni apa kita nak buat sebenarnya yang teacher cakap ni? Yang kena connect dengan 2 half cell ni. Kita nak cari ni. Kita nak cari ni nilai ni. Macam mana dapat E0 ni? Macam mana dapat value-value ni? Guna cara bawah ni lah. Yang ni. Ni sekarang ni nak cerita pasal cara nak cari E0 value dalam series tu. Kan tak tahu apa benda lah belajar ni. Okay, so sekarang pergi kat sini. This value are determined by measuring the potential difference produced when combining. Okay. So bila kita nak kira E0 sesuatu metal, kita mestilah connect dengan sesuatu yang tak ada value. Faham tak? So kita nak cari E0 copper contohnya. Lepas tu kita nak betul-betul nilai copper tu. Kita tak nak orang lain. So macam mana? So mestilah dalam masa yang sama voltmeter ni perlukan 2 half cell. Tapi kita nak satu je value kan, kita nak copper sahaja. Sebab itulah diperkenalkan standard electrode potential series. Diperkenalkan half cell of hydrogen. So sekarang ni ini adalah copper, so dia mesti connect dengan sel yang tak mengandungi value. Dia mesti 0 volt. Siapakah dia? Hydrogen lah. Ada soalan bagi tahu. Sebab teacher tengok sikit khabar dia. Alright. Okay Okay, so sekarang pergi. Okay, so untuk kita set up satu lagi half cell, untuk memastikan half cell yang kita guna tu 0, sebab kita nak kira E0 metal yang lain kan, so kena make sure lah partner dia tu kena 0. So bila dapat value potential difference between two half cell tu, confirm lah itu value metal tu kan, sebab yang sebelah member tu dah bagi 0. So tolak lah. Kalau tolak dengan 0 pun dapat value tu balik. Contoh negative 0.76 keluar kat voltmeter. So kalau kita tolak dengan nilai member sebelah tu 0, so still dapat nombor yang sama kan, negative 0.76. Itu adalah milik E0 metal tu lah. Sebab tu lah kita kena partner dengan half cell yang nilai dia 0. Okay, so sekarang macam mana nak buat cell tu untuk jadi 0, dia maintain 0, so kita kena follow standard conditions yang ini. So dalam standard dalam yang ini, She, kita panggil She standard hydrogen electrode ni E0 dia 0. So 0 macam mana kita nak maintain kan dia punya potential value dia 0. So ini pakai
conditions yang ini. Okay, bila student tanya kenapa ambil hydrogen teacher, kenapa tak ambil benda lain? So kalau kita tengok dalam half cell, kalau kita tengok dalam ni, standard electrode potential, so hydrogen dia main pilih je, dia ambil je hydrogen sebab hydrogen kan dalam bentuk gas. So kalau kita nak buat displacement reactions ke, kita nak buat dalam apa-apa reactions ke, selalunya biasanya kita guna metal yang boleh dalam bentuk solid kan. So chemist dia decide je lah, ambil je lah hydrogen bentuk gas, kan boleh buat apa je, macam tu lah. So dia pilih lah hydrogen, sebab tu lah hasilnya standard hydrogen electrode. Tak ada sebab apa pun, sebab dia assume macam tu je. Sebabnya kalau ekologinya sebab hydrogen ni gas, so kalau nak buat dalam bentuk metal tu mustahil sebab dia ringan kan, dalam periodic table dia paling ringan kan. Dia tak ada lah bentuk solid. Okay, so sekarang standard conditions dia apa? Concentration tu yang penting dalam sel tu mesti 1.0 mol dm per dm cube. Yang ini So make sure kena tahu sebabnya dah ada lah dalam buku teks yang student kena tahu standard conditions. Maknanya memang akan keluar exam lah. Okay, so next gas pressure dia mesti 1 atm. Kalau tak nak pakai 1 atm tu pakailah kilopascal ni 1.101. So boleh ingat salah satu lah. Alright, so temperature kalau dalam Celsius 25. Kalau dalam Kelvin tambah saja 273 kan? Betul tak? Lama dah tinggal fizik. Tambahlah ni dapatlah 298 Kelvin. Okay, next is electrode. Electrode kena pakai platinum. Tak boleh pakai carbon sebab dia dah tetapkan pakai platinum. Okay, so platinum ni kenapa dia pakai platinum? Sebab dia inert electrode. So bila kita masukkan hydrogen dalam half cell tu, masukkan dalam hydrogen gas, lepas tu dalam salt solutions tu mestilah ada metal ion yang mengandungi H+ kan. So dia tak react pun. Dia tugas dia untuk transfer elektron, untuk terima hidrogen, tu tugas dia. Kalau tak ada dia, elektron tak boleh nak masuk dalam wayar tu. Boleh imagine ke tak ni? Okay, so sekarang itu adalah conditions dia. So inilah yang kita set up dalam standard hydrogen electrode. So pertama kita masukkan hydrogen gas dengan syarat pressure dia mesti 1 atm. Tak nak guna atm, boleh guna atm ni atmosphere. Kalau tak nak guna 101 kilopascal. Alright, so lagi satu. Okay. Yang ini solutions ni make sure kena ada, kenapa dia pakai acid? Kenapa tak boleh pakai alkali ke apa? Sebab hydrogen gas ni dia ada ion H+. So mestilah salt solutions dia, tengok balik kat sini. Ini half cell. Cara nak set up half cell mestilah metal tu dan juga salt solutions tu containing metal yang kita guna, yang kita dip dalam solution. Tapi since ini adalah gas, so hydrogen gas mesti ada H+. So letaklah dalam salt solution tu yang ada acid, sebab dalam acid ada H+. Sebab tu reactions dia between H+ dan H2 je. And then kalau sini kita consider pressure kan, sebab ni adalah gas. Hydrogen gas adalah dalam bentuk gas lah. So sebab tu ada tekanan. So kalau acid yang kita letak dalam half cell ni mestilah concentration dia 1.0 mol per dm cube of hydrogen ion. Sebab tu pakai acid. Jangan pergi letak sodium hydroxide, jangan. Jangan letak benda lain, copper chloride, tak ada kaitan dengan hydrogen gas. Alright, so ni sekarang ni adalah electrode dia lah, tapi dia connect dengan wire dulu sebab ni kan ada wire dia yang sambung dengan voltmeter ni. So platinum wire, lepas tu ni electrode dia coated with platinum oxide. So kenapa pakai platinum oxide? Tengok kat sini functions of platinum oxide. Dia nak increase surface area je untuk dia absorb. Ni pertama, ni lagi satu. Kalau untuk pipe ni, untuk absorb hydrogen gas, dia punya ejaan macam ni, absorb. Tapi dia punya kerja dia sama je macam absorb. Cuma dalam term chemistry tu untuk hydrogen gas dia pakai absorb, menjerap. Kalau yang ini menyerap, sama je. Kalau tengok memang menyerap lah sesuatu kan. So kita pakai platinum oxide untuk kita tambah lagi penyerapan hydrogen gas dengan dengan H+ yang dalam solutions ni. Dia nak tambahkan surface area tu lah, semakin banyak lah. So bila makin banyak dia boleh maintain tau. E not equal to 0. Okay, so function ni hafal lah. Tidur dah ke? Senyap tu. Okay, so sekarang ni standard hydrogen electron
Electrode ada zero, samalah. So bila dah zero barulah kita boleh connect dengan half cell yang kita nak cari. Okay, so kalau rasa macam berminat untuk tahu She ni dia punya reaction macam mana, pergilah kat link yang teacher bagi. Okay, so sekarang terus pergi kat sini. Cara saya tak nak cari E not. E not yang mana teacher? Yang dalam ni weh. Yang dalam ni. Yang teacher conteng-conteng dah ni ha. Macam manalah dapat value tu. Okay. So macam inilah dia set up. So contoh nak cari E not zinc. So kita tengok dalam ni. E not zinc berapa ya? Bla 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 bla. Ni kan. So macam mana dapat negative 0.76? Supposedly okay. Kenapa dia letak macam ni sahaja, tak ada negatif, right? Okay. So sekarang kena tahu bila kita, teacher explain satu-satu So sekarang bila kita guna, okay. So bila kita guna dua half cell yang berbeza, apa benda lah. Okay, so bila kita guna dua half cell yang berbeza, kita kena pakai salt bridge. Sebab apa? Kalau tak pakai salt bridge, nanti ion banyak-banyak dalam ni. Nak buat apa ion banyak dalam ni? Bila ion banyak dalam ni, dia akan kacau transfer of electron. Electron transfer kat luar ni, wire kat luar ni kan. So ion yang banyak-banyak ni dia akan interrupt the process of transferring electron tu ataupun gaining electron. So kita tak nak benda tu jadi, kita letaklah salt bridge. Salt bridge ni ada apa? Okay, dalam salt bridge tu bukan kosong Ni salt bridge. So dalam ni kita letak salt solution, contohnya KNO3 apa-apa je lah yang ada ions lah. Sebab ions ni akan attract, contohnya ni K plus dengan minus kan. So dia akan main lah dengan ions-ions yang terbiar ni. So ions pun akan masuk sini, dia akan ada movement of ions. So movement ions yang terbiar ni dia takkan kacau lah electrode ni. Faham tak? Sebab tu kena ada salt bridge bila kita guna dua electrolyte. Sebabnya bila ada dua electrolyte maknanya kita nak buat transfer of electron lah. Melalui apa? Elektron akan lalu kat wire ni lah. Sebab tu ada reactions. Macam mana teacher tahu ada transfer of electron? Sebab tu kita buat sel ni. Sebab tu lah ada reactions kat belah-belah ni. Kat half cell ni. Ada problem ke? Ada Tak ada. Okey ke tak? Apa dia tu? Okey. Aduh, nanti kalau bersemuka tengoklah teacher bebe banyak lagi ni. Okey, so sekarang ni nak cari E naught, contoh dalam ni E naught zinc. Sebab telah connect dengan She. So make sure She ni kata all the conditions above here. Memenuhi semua conditions yang ditetapkan. So ini. Teacher. Yo. Tak nampak skrin. Tak nampak? Tak nampak skrin teacher. Dah share dah ni? Tak tubik. Saya Tak nak tubik. Sekarang pada mana tak nampak dah tu? Baru je. Baru je. Okay, teacher stop sharing. Lepas tu share pula. Sekejap ya. Ini tubik ke tak ni? Tubik tak? Tubik tak? Dah. Okay, marilah kita sambung balik ceramah ni. Okay, so standard electrode potential nak kira contohnya zinc. So zinc connect dengan She. Okay, so make sure kalau She ni kena kata yang conditions yang dia bagi tu lah. Pertamanya hidrogen kena ada 1 ATM. Lepas tu apa lagi ya? Pakai platinum electrode. Lepas tu dalam solution ni mesti ada acid. So acid apa-apa boleh pakai. Jangan weak acid sudah. Weak acid dia tak ionize completely. Contoh weak acid apa? Acetic acid. Jangan pakai yang itu. Pakai yang strong acid lah macam HCl ke.
HNO3 ke, sulfuric acid ke, sebab dia ionized fully lah as a ions kan, dia jadi H+. So kena ada H+ dalam ni dengan concentration berapa? 1.0 mol per dm3. Barulah E0 dia boleh stable as a 0 volt. So bila 0 volt senang, kalau keluar yang ni maknanya perbezaan antara ini dengan ini adalah 0.76, itu adalah milik zinc. Tetapi kenapa dia tak buat negatif kat sini? Confuse dah budak. Kenapa dalam standard electrode potential series zinc punya E0 negatif 0.76. Kenapa yang ni dia keluar dia tubik-tubik 0.76 sahaja? Sebab kita tengok kan, siapa yang dah mahir tengok sel ni pun dah tahu dah zinc ni negatif 0.76. Sebab zinc ni berada pada terminal negatif. Manakala hidrogen ni positif. Macam mana tahu? So nanti uji lagi. Banyak benda Mana dia tulis? Saya ada bagi tahu. Tak apa. Ke nota yang sebelum ni. Sebelum ni kita dah belajar Kejap. Saya explain balik lah. Tak ada ke? Tak perasan ke? Okey. Padam semua. Okey, untuk kita decide siapa negatif terminal, siapa positif terminal, kita kena tengok kedudukan dalam series. Okey, kenapa zinc negatif? Sebab kedudukan dia lagi tinggi daripada hidrogen. Bila kedudukan dia lagi tinggi, E0 value dia negatif. So dia akan jadi, tengok sini zinc dengan, teacher nak explain kenapa zinc ni negatif terminal. Tak hilang. Okey. Okey, so sekarang tengok zinc. Tengok zinc dengan hidrogen. Mana hidrogen ni? Okey, tengok ke mana zinc. Zinc semakin dia ke atas, dia semakin undergo oxidation. So sebelum ni teacher dah ada explain kalau dalam sel anode akan ni sini. Ni anode dia akan undergo oxidation. So zinc ni kedudukan dia lagi tinggi, makin tinggi dia akan jadi reducing agent. So inilah dia akan jadi anode lah. So anode dalam sel dia mesti negatif terminal. So sebab itulah value dia akan jadi negatif. Sebab ni kan ni kan E0 zinc kan. So bila E0 zinc, so ni adalah milik zinc. So zinc berada pada negatif terminal, sebab itulah nilai dia E0 equal to negative 0.76. So elektron dari mana? So kalau sini dah ambil negatif, sini mestilah positif sebab kedudukan dia makin rendah, nilai dia pun makin positif kan, semakin ke bawah. Sebab itulah hidrogen jadi positif elektron, positif terminal. Okey, elektron dari mana? So kena ingat dalam sel elektron mesti daripada anode negatif terminal ke cathode. So elektron akan keluar daripada sini. So kena Teacher. dia kata ada masalah. Dah tak ada dah. Okey dah. Dalam skrin nampak lagi tak yang teacher share? Tak, teacher. Tak. Okey, stop. Tak Tapi soalan pun faham ke tak? Dah, teacher dah share dah. Ada tak? Ada. Ada keluar tak? Ada. Okey, ada. Okey, so tadi teacher stop kat mana? Cuba teka. Ke dah lost? Electron flow. Electron flow. Okey, so sekarang teacher nak tukar. Kita nak kira, dia nak copper pula. So kalau tengok kedudukan
kedudukan dalam series ni. So copper dekat mana? Copper dekat bawah hydrogen. So copper lagi positive value. So hydrogen lagi negative value. So dia akan jadi berubahlah dia punya flow of electron. Mana ni ni. Kalau anda kata teacher nak buat copper, so copper lagi rendah kedudukan dia daripada hydrogen, dia akan jadi positive terminal. So sini akan jadi cathode lah. So hydrogen dia lagi tinggi kedudukan daripada copper, maknanya akan jadi negative terminal. So dia akan jadi sini anode. So bila soalan tanya di manakah flow of electrons daripada zero, anode ke cathode. Sebab tajuk ni kena study molek. Alright, so sekarang ni tak ada apa, ini benda yang teacher dah explain tadi. Okay, so sekarang apa? Ini pun teacher dah bagi tahu. Semakin ke bawah, semakin more positif nilai E naught tu, dia semakin tinggi untuk menerima elektron. Bila menerima elektron, dia akan undergo reduction. So dia adalah stronger oxidizing agent. Kalau more negative E naught value dia, more negative, so dia ada higher tendency untuk release electron. Release electron tu apa? Oxidation. So dia jadi apa? Stronger reducing agent. Okay. Ni cara nak jawab. So teacher akan pergi sampai nota ni je latihan untuk tengoklah balik video teacher. Okay, so sekarang bila dia kata ini cara nak jawab. So E naught value, macam mana kita nak tentukan dia oxidizing agent ataupun reducing agent. Okay, so sekarang macam mana nak buat? Tengok dulu bila kita dapat dia bagi tahu between silver dengan magnesium. So tolong fokus yang ini takut tak faham cara nak tulis, cara nak jawab. Bila dah pening dia ikut done je. Okay, macam mana kita nak tentukan siapa reducing agent dengan oxidizing agent? Make sure kena ingat dulu kedudukan yang dia susun dalam series ni. So oxidizing agent tambah elektron dapat reducing agent. So pergi pula kat magnesium. Ni. Silver yang mana? So compare lah dua ni. Okay, semakin ke atas dia tendensi untuk jadi reducing agent. Dah nampak dah tu, siapa tu kan? Magnesium. Tetapi adakah kita kena tulis E naught Mg+, Mg2+? Ke nak tulis E naught Mg? Lain apa yang beza dia? Kalau buat ini, Mg2+ berada pada belah kiri. So kiri adalah oxidizing agent. So salah jawapan awak tu. Dah explain betul lah. Sebab E naught dia negatif lah, dia makin ke atas lah apa-apa. Tapi tulis salah. E naught Mg2+. Salah sebabnya dari segi penyusunan dia, Mg2+ ni adalah referring to oxidizing agent. So macam mana kita nak explain tentang ni? So kita tahu magnesium kedudukan dia paling tinggi daripada silver. So macam mana nak explain? So bila kedudukan makin tinggi, dia adalah reducing agent. So reducing agent disusun kat mana dalam series ni? Kat belah paling kanan. So belah paling kanan siapa? Magnesium. So sebab itulah dalam jawapan kena buat, kita tahu magnesium ni adalah reducing agent. So bila dalam jawapan tu kena pakai magnesium jangan Mg2+. Salah. Okay, so E naught value of Mg, sebab apa Mg? Sebabnya Mg duduk kat kawasan reducing agent. More negative. So apa jadi bila more negative E naught dia? Dia ada kat right side kan? Dia adalah stronger reducing agent. So kenapa dia jadi stronger reducing agent? Sebab makin ke atas dia easier for magnesium atom to release electron and undergo oxidation. Okay, so yang ini pula, ini tak payah cakap lagi nanti pening. So kalau buat Mg2+, dia terbalik, dia difficult to accept electron sebab Mg2+ berada pada oxidizing agent. Oxidizing agent ni reduction, accept electron. So bila Mg2+ ada ke atas, dia difficult to accept electron. Okay, so kalau yang ni tak nak cakap pun tak apa. Yang ini yang penting. Tapi kalau expert, tolonglah jawab penuh. Tengok pada markah. Markah kalau 4, nak buat apa dalam tu? Yang inilah yang last cakap pasal Mg2+. Kita tengok pula Ag kat silver pula Okay, kat silver. Kita tahu kedudukan, kalau kedudukan dia lagi rendah, so dia adalah reducing agent. So kita compare dengan magnesium, so silver ni lagi bawah.
So bila di bawah dia confirm dia oxidizing agent. Tetapi nak explain tu nak pakai apa? Nak tulis apa? E not Ag ke E not Ag plus. Tengoklah pada kedudukan ni siapa yang oxidizing agent adalah Ag plus. Jangan pergi buat yang ini salah. Yang ini betul. Okey, kita nak cakap pasal oxidizing agent pula kan. Okey, so sebab itulah dalam jawapan dia tulis E not value of Ag plus. Sebab ni adalah oxidizing agent. Dia berada pada belah paling kiri. Is more positive, so more positive dia ada kat left side lah, dia akan jadi oxidizing agent. So oxidizing agent dia buat reduction, so reduction ni tentang receive electron. Sebab itulah it is easier for Ag plus ions to receive electron and undergo reduction. So kalau ada lagi markah lebih, cakap pasal Ag yang ni pula. So Ag ni since kita cakap pasal oxidizing agent, dia mestilah susah nak release elektron. Release elektron ni semakin ke atas kan, dia duduk kat bawah. So dia susah nak release elektron. So tengok balik lah. Kalau rasa confused lagi kat ayat bawah ni, tengok balik, kaji balik ni. Okay. So far ada soalan tak pasal 1.2? Ini je lah. Sebelum teacher pergi example ni. So teacher buka soalan, ada soalan tak? Ada. Okey, bagi tahu soalan apa sekejap. Kita pergi stop dulu, nanti kan dia jadi bengong-bengong gitu. Okey, ada soalan tak? Setakat ni. Sebab teacher nak bagi example pula sekejap lagi. So kalau malu boleh tanya kat chat tu. Kalau malu lagi tanya kat Telegram. Kalau tak tahu senyaplah tu. Kalau malu sangat tu senyaplah. Soalan. Ada 20 orang. 20 dekat 30 je. Tak ada? Tak ada. Pehel lah ni. Pehel lagi. Okey lah, kita teruskan sajalah. Okay, yang sama tadi. Okay, teacher pergi ke contoh terus So untuk example yang lain, pergi tengok kat video teacher balik. Tapi rasanya kalau dengar betul-betul tu faham dah rasanya lah. Okay, so example yang ini adalah kalau yang dalam example ni dia displacement reactions of metal. Kenapa? Sebab dalam soalan ni dia pakai metal wire dengan salt solutions. So bila awak nampak je reactions tu pakai metal, sama ada plate ke, yang ni wire kan, boleh lah. Plate ke, ribbon ke, strip ke, dengan wire lah tambah sekali. Lepas tu nampak pula salt solution. Ini mesti displacement reaction. So displacement reactions melibatkan metal dan juga salt solutions yang mengandungi metal yang lain. Jangan confuse dengan half cell tadi half cell tadi yang ini. Sekejap. Half cell tadi nak guna nak cari E naught value ni bukan displacement reactions. Yang ini adalah untuk cari E naught. Half cell untuk E naught ni kena metal, lepas tu salt solution kena metal yang sama, M dengan M. Ni nak cari E naught ya. Jangan pergi confuse pula. So yang ini adalah displacement reaction. So displacement reaction mesti melibatkan metal juga dan juga salt solutions yang mengandungi metal yang lain, sebab tu ada silver. Tak boleh sama, tu bukan displacement lah, tu nak buat half cell untuk E naught. Kalau copper dengan copper nitrate, salah lah Okay, so sekarang macam mana nak tahu reaction sini berlaku? So macam mana nak tahu reaction sini berlaku? Kena tahu macam ni dulu. Okay, sekejap. Pertama sekali dia melibatkan copper wire. So kita tahu copper wire ni dia seketul dia. Tu dia bukan ion. So dia adalah atom. CU sajalah kan. So tengok kan, yang ni adalah dia ambil daripada table series. So tak payah nak pergi gimai tak payahlah. Okay, sini. So pilihlah ini. Jangan pilih copper 2 plus sebab wire bukan ion, bukannya salt solution. Bukan ionic compound, dia copper seketul. Sebab tu kita ambil copper ni yang merah tu. Okay, meanwhile for salt solution sekarang kita ada silver. Okay, silver ni kan ionic compound, silver nitrate kan, dia plus dengan negatif ni ionic lah. So dia pecah jadi ion. So kat mana kat sini, takkan Ag pula, dia bukannya atom, dia ionic. So sebab tu Ag. So maknanya awak kena compare between copper dengan Ag plus ni lah. Okay, so sekarang displacement reactions ataupun kalau tak bukan displacement reaction pun reactions lah, apa-apa reactions lah. Dia mesti antara
stronger dengan stronger. Baru jadi. Stronger oxidizing tambah stronger reducing. Barulah jadi reaction. Kalau weaker dengan weaker tak jadi sebab masing-masing lemah. Tak ada yang kalau weaker oxidizing agent dia lemah nak dia susah nak terima elektron kan. Kalau stronger reducing agent dia susah pula nak bagi. Bila dua-dua lemah tak ada reactions lah. So dia kena stronger dengan stronger lah. Okay, so macam mana nak buat, macam mana kita nak tahu reactions tu berlaku ataupun tidak, kita nak check sama ada copper dengan Ag plus ni stronger ke weaker. Okay, so sekarang macam ni, teacher compare dengan ni lah. Dalam ni, okay ni. Nak bagi nampak. So sekarang ni kita antara, kita pun reactions tu antara copper, mana Ag. Okay. So lepas tu pula kita dah tahu dia between copper wire, copper yang ni dengan silver nitrate duduk sini, Ag plus. Okay, kita tahu, kita tengok kat sini pun kita tahu kan copper ni dia more negative lah daripada yang ni. Ini lagi more positif kan, ini. Okay, so kita tahulah, kita dah tahu dah dia ni oxidizing agent, reducing agent sebab dia makin atas kan. Tetapi kita nak tahu dia stronger ke tak. Okay, stronger macam mana nak tahu, kita compare dengan ni lah. Cu yang belah ni compare dengan Ag belah ni. So since Cu kedudukan dia lagi tinggi daripada Ag, dia adalah stronger. Weaker macam mana nanti teacher tunjuk. Okay, so dia stronger reducing agent. So okay, dia dah tepati dah dia punya conditions. Tengok kat Ag plus pula. Ag plus kita tahu kedudukan dia belah ni kan, oxidizing agent kan. So dia kena jadi stronger oxidizing agent. So kena kedudukan dia bawah daripada copper 2 plus. So nampak dah lah. Ag plus memang lagi rendah daripada copper 2 plus. Maknanya dia adalah, dia ke bawah dia semakin jadi stronger oxidizing agent. Okay, ingat belah ni, belah paling kanan kita nak cari reducing agent. Macam mana nak tahu dia stronger, dia mesti lagi tinggi daripada yang satu lagi yang kita nak compare tu. Barulah jadi stronger reducing agent. Manakala kalau yang plus-plus macam ni adalah belah oxidizing agent. Semakin ke bawah semakin kuat dia untuk menjadi oxidizing agent. Okay, sekarang ni reactions ni antara stronger dengan stronger, maka displacement berlaku. So tengok balik ayat ni, teacher nak awak study balik lah kalau rasa tak tahu macam mana nak explain. Tapi bila dah faham, teacher rasa awak boleh dah tiba-tiba dia punya ni kan sebab dah faham kan. So nak explain macam mana bagi tahulah dulu. E-naught value dia lagi, teacher tak suka guna less ni, teacher suka guna more tapi depends pada awak So cakaplah E-naught value of copper is more negative than E-naught value of Ag. Sebab apa? Copper mesti compare dengan Ag. Jangan compare dengan ion pula. So kedudukan copper lagi tinggi daripada Ag, maka dia adalah stronger reducing agent. So reducing agent ni awak bagi tahu dia sebagai apa? Tengok kat bawah ni. Lose electron. So copper since dia stronger, sebab itulah copper atom has greater tendency to lose electron compared to Ag atom. So that's why dia undergo oxidation. So bila ada oxidation berlaku, dia ada pemberian elektron. Okay, so bila ada pemberian elektron mestilah ada yang menerima elektron. Kita tak boleh pakai weaker. So dia weaker ni susah menerima elektron. So kita kena make sure reaction ni adalah stronger dengan stronger. So sekarang ni nak explain E-naught value of Ag plus is more positive. Tak nak pakai more lah teacher. Boleh, pakailah less negative. Okay, so sekarang ni kita dapati Ag mesti compare dengan yang ion belah-belah ni. Semua yang oxidizing agent compare dengan oxidizing agent lah. Reducing agent compare dengan reducing agent. Elektron ni tak buat apa. Okay, so E-naught value of Ag plus is more positive than E-naught value of siapa? Kita compare copper 2 plus. Since kedudukan Ag plus lagi bawah, dia adalah stronger oxidizing agent compared to Cu2 plus. So oxidizing agent ni buat apa? Dia gain elektron. Tetapi ayat stronger ni menunjukkan dia greater tendency to gain electron. So dia akan undergo reduction. So bila ada reduction semaknanya adalah yang menerima elektron daripada copper tu. Okay, inilah. So copper can displace silver. Okay, sebab tu ada reactions berlaku. So what happen kalau kita guna weaker dengan weaker? Okay. Kalau kita balik pada konsep displacement pun kita kena guna yang lagi more electropositive dengan
less electropositive in salt solution kan sama je, tapi sekarang ni standard electrode potential ni kita dah tak boleh cakap more electropositive macam tu. So kalau jumpa perkataan, kalau jumpa je reactions berlaku tak between E naught value, kalau ada E naught tu kena explain pakai E naught value, more negative ke more positive ke. Tetapi kalau dia tak ada langsung dalam soalan tu pasal E naught, dia tak ada langsung cakap pasal E naught value, barulah pakai ECS. ECS tu apa beza dia? Dia more pakai perkataan more electropositive dalam awak punya explanations. Kalau dah nampak jumpa E naught value, kena pakai more positive ataupun more negative. Itulah bezanya antara displacement reactions metal dalam 1.1 dengan 1.2. Displacement reactions dalam 1.2, itulah beza dia. Okay, so sekarang kenapa reactions ni tak jadi? Kalau tengok ECS sendiri pun kita dah tahu, tapi dia nak kita explain dalam bentuk E naught value ni. So tengoklah, ni copper sama juga tapi dia guna magnesium. So sekarang copper adalah copper yang solid kan, so dia bukan ionic, so dia adalah copper atom. So tengok kat sini, copper inilah. Okay, magnesium nitrate salt solution, so magnesium dia ada charge. So sebab itulah sini Mg2+, sebab tu yang ni dia birukan yang Mg2+, bukan magnesium atom. So dah tahu yang tu, so barulah kita boleh decide siapa oxidizing agent, siapa reducing agent. So tengok pada sini lah, tak boleh pergi kat atas tu. Okay, tengok pada sini. So tengok ni adalah Mg adalah more negative, yang ini more positive. So kita, bila kita nak tengok oxidizing agent dan reducing agent, kita tengok kat sini dulu lah, belah paling kiri. So kita nak tahu sama ada Mg2+ ni weaker ke stronger. So bila ke bawah, semakin ke bawah dia oxidizing agent kan. Oxidizing agent. So kita dapati tetapi magnesium 2+ ni berada lagi tinggi daripada copper 2+. So maknanya copper 2+ tu sebenarnya lagi strong oxidizing agent. Makanya Mg2+ ni apa? Weaker oxidizing agent. Sebab dia berada atas pada copper 2+. Makin ke bawah kan. Okay, manakala pergi kat part reducing agent adalah atom ni kan. So kita tengok, kalau reducing agent dia kena semakin ke atas baru dia jadi stronger. So tapi malangnya copper ni berada bawah magnesium. Magnesium lagi stronger reducing agent. Makanya copper ni adalah weaker reducing agent. So bila kita tengok macam tu, so kita tahulah reaction ni takkan berlaku sebab weaker dengan weaker. So samalah. Okay, explain dia macam tu juga. Alright, so that's all lah untuk 1.2. So ada soalan tak? So nak pergi kat voltage pula. So faham tak 1.2? Nampak ke tak? Faham So kalau ada soalan tolonglah tanya. Tapi kalau nak tanya kat Telegram pun tak ada masalah. Alright, so teacher, since kita 21 lagi sebab yang boys pun nak pergi solat Jumaat tau. So kita akan terus sambung kat voltage. So voltage ramai sangat yang ada, tak tahulah, yang a few yang tanya teacher dia ada problem lagi lah dengan voltage cell kan. So sekejap teacher cari. Sekejap. Nak buka nota balik. Voltage cell ni kita dah start main dengan reactions dah. Voltage cell. Okay. Dengan saya nak buka sekejap tutorial. Okay. Alright. So teacher share ni make sure keluar lah kat screen masing-masing. Nota. Okay, voltage cell pula. So ada masa lagi nak habiskan. Okay, so voltage cell. Sekarang ni kita nak pergi ke application pula. So kita dah belajar pasal redox, apa semua dah pening-pening pasal E naught apa semua. Kita nak belajar pula macam mana kita nak apply benda yang kita dah belajar kat 1.1 dengan 1.2 tu ke dalam applications yang ada, yang kita guna sebenarnya. Alright. Okay, so sekarang dalam voltage cell kena tahu juga voltage, volt ni adalah potential difference, mestilah dia melibatkan potential difference between two electron. Mesti ada dua benda sebab voltmeter
nak dapat potential difference, dia kena ada dua benda, dia connect dengan dua benda. So sekarang ni dia pakai 2 electrode. So sebab tu nama dia voltage. Voltage ni maknanya ada kita pakai apa value yang datangnya daripada voltmeter lah. Alright, so sekarang ni yang ada juga isu dia ni. Formula dia untuk kira E naught cell. Ni bukan E naught yang kita belajar kat 1.2 1.2 tu E naught cell untuk setiap metal yang dalam table tu. E naught zinc berapa, E naught copper berapa, E naught magnesium berapa. Sekarang ni E naught cell ni kita nak guna nilai-nilai yang ada dalam table series tu untuk kira-kira voltage. Okay, so E naught cell adalah E naught value yang daripada dua elektrod yang berbeza. Sebab tu ada E naught, itu sel yang kecil ni. Okay. Alright, so pergi terus. Okay. Sekarang teacher pergi kat sini dulu lah. So sekarang ni types of voltage cell. Kalau tak nak pakai nama voltage cell, pakailah ni sikit. Yang lain sikit, galvanic cell. Sebab kadang-kadang tak pakai voltmeter pun tak apa, kita boleh pakai galvanometer. Sebab dua-dua benda ni dia pun detect transport of electron dan juga ada value. Sebab itulah nama dia galvanic cell. So kalau galvanic cell, make sure dalam diagram yang awak lukis tu dia jadi G. Kalau voltage cell, V lah kat tengah ni. Tapi tu tak penting. Yang penting cara lukis. Okay, so sekarang dia ada dua, satu simple chemical cell, satu Daniell cell. Tetapi dalam buku teks dia tak explain tau. Kalau pakai Daniell cell punya cara tapi nak pakai elektrod yang lain boleh tak? So teacher nak explain kat sini lah. Okay, so sekarang simple chemical cell kena ingat, tengok balik dalam buku teks dia ada bagi tahu simple chemical cell. So simple chemical cell adalah salah satu contoh daripada voltage cell. Kan? Okay, dia ada dua kan? So simple chemical cell kena tahu dia macam biasalah mesti ada different metal, two different metal baru dah dapat potential different, baru dah dapat voltage dia. So apa yang dia buat, dia celup dalam satu sahaja electrolyte dan kena bagi tahu dia connected with connecting wires. Okay, so kalau tak bagi tahu yang tu kita tak boleh nak nampak tau. Reactions ni nak buat apa ni, nak set up apa ni. So ini adalah kita nak explain cara kita set up simple chemical cell. Kena ada dua different metals, ada satu electrolyte dan connect with connecting wires. Ataupun nak tambah with voltmeter pun tak apa. Salah je lah, voltmeter tu lah. Okay, so sekarang ini simple cell dikenali sebagai voltage cell atau galvanic cell. Betul lah sebab dia pun one of types of voltage cell yang galvanic cell kan. Okay, kena tahu dalam voltage cell kerja dia kena convert chemical energy to electrical energy. Kenapa kena faham ni teacher? Sebab nanti nak bagi contoh senang nak relate. Kenapa Okay, so voltage cell selalunya contoh yang dia bagi mesti bateri, dry cell. Itu bateri lah. Sebab bateri yang paling jelas guna voltage cell. And then kita banyak guna dalam kehidupan kita kan. Kalau bateri, kenapa dia pakai voltage cell ni? Sebab kita guna bateri untuk hidupkan something kan. So maknanya berlaku chemical energy dulu baru keluar electrical energy. Kalau tak kenapa kita connect dengan bateri tiba-tiba keluar cahaya. Tiba-tiba hidup benda tu. Kita tak plug kat switch pun. Kalau plug kat switch tu lain cerita dia ni kita pakai bateri. Bateri maknanya ada berlaku reactions dalam bateri tu barulah keluar current. So maknanya dia pakai voltage cell lah. Itulah cara dia nak buat bateri. Guna konsep voltage cell. Chemical energy pergi kepada electrical energy. So what happened? A redox reactions occur in the cell causes a flow of electron. And then kena tahu potential difference detected by voltmeter ataupun galvanometer indicates the presence of electric current. Itu je lah. Okay, ni adalah simple chemical cell. Guna dua, kita check betul ke tak ni? Okay, magnesium dengan copper. Okay, betul. Sama ni, sama. Sama pula. Lain ni, lain. Okay, betul lah ni. Dia ikutlah rule dia kena pakai two different electrode. So dia connect dengan voltmeter. Okay, betul ni. Betul lah ni. Voltage cell lah ni. Tapi tengok kat sini. Dia pakai satu ke dua electrolyte. So satu. Okay, betul lah.
satu electrolyte maknanya dia simple chemical cell. So ada student tanya, perlu tak kita guna salt solutions ataupun electrolyte yang sama dengan ions yang kita guna? Tak perlu. Yang simple chemical cell tak perlu. Ada sebab dia. So boleh pakai apa-apa ni? Ni kebetulan je dia pakai copper chloride kan, sama dengan copper plate. So, boleh pakai benda lain, NaCl boleh, acid kan electrolyte kan. So boleh pakai juga benda-benda lain boleh. Okay. Tak apa, kenal dulu. So Daniell cell pula, okay, example lain pula untuk Daniell cell yang ini. So simple chemical cell ingatlah dua electrolyte yang berbeza, satu electrolyte. So Daniell cell dia lain pula. Okay, so Daniell cell, nama Daniell ni adalah daripada orang yang cipta sel ni sebab tu dia bagi nama Daniell cell. Kalau teacher yang cipta, teacher bagi dah nama Nazira cell kan, tapi Daniell jumpa dulu. So nama dia Daniell cell lah. Okay, so Daniell ni dia hanya guna zinc, copper sahaja. Kalau soalan tu nak trick awak ni, kalaulah student tu tak faham pun apa benda sebenarnya Daniell cell ni, dia tak kisah pun lah metal apa yang dia guna. So Daniell cell ni mesti zinc dengan copper sahaja. Tu mesti Daniell cell lah. Tetapi student tanya, kalau kita pakai benda lain, tak nak pakai zinc copper, kita panggil Daniell cell ke teacher? Memang tak lah, tapi itu tetap juga, itu memang kita panggil voltage cell juga. Tetapi dia bukan Daniell cell lah, dia adalah voltage cell, dia tak ada nama. Kita panggil voltage cell je, boleh pakai different electrode, tak nak pakai zinc dan copper, jadi juga reaction dia, tetapi itu bukan Daniell cell, itu voltage cell. Okay, so boleh juga pakai cara ini, pakai dua electrolyte tapi tak nak pakai zinc dan copper, pakai benda lain, magnesium dan copper pun boleh juga. Okay, tapi dia bukan Daniell cell. So okay, so sekarang Daniell cell pakai zinc dan copper. So dia separate into two electrolyte. Yang different between chemical cell tu, chemical cell pakai satu electrolyte sahaja. Daniell cell pakai dua electrolyte. So teacher bagi tahu lah dalam 1.2 tu, tak kisah dalam sel apa pun kalau awak separate, kalau pakai dua electrolyte tu mesti pakai salt bridge. Tak nak pakai salt bridge, pakailah porous pot. Ni panggil porous pot dalam ni. Ni porous pot. Dia benda yang sama tetapi dia separate two electrolyte. So kenapa kena ada salt bridge? Lagi sekali teacher bagi tahu ions yang terkeluar, yang terbiar ni, kita tak nak dia mengganggu transfer of electron kat sini. So kita letaklah benda lain yang boleh main dengan dia. So bila ada solutions yang lain dalam salt bridge ni, dia akan tarik ions dalam ni. Bila dia tarik, so movement of ions pun berlaku dalam ni je lah. Dalam salt bridge. So transfer electron bolehlah buat kerja sendiri, tak ada orang sabuk-sabuk kacau dia kan. So dia keluarlah pada wire dengan senang-lenangnya. Sebab tu kena ada salt bridge dengan porous pot. Gitu yang kena ingat. Sebab dalam voltage cell, dia memang suka sangat tanya functions of porous pot dengan salt bridge. Itu memang kena tahu sebab memang dah ada dalam learning standard dia. Okay, so yang ni pula. Okay. Zinc dan copper dan salt bridge dan porous pot teacher dah bagi tahu. So electrolyte dia pula dalam Daniell cell dia cakap kena pakai salt solution yang sama dengan metal dia. Kita ikutlah. Dia kata baru ada reaction. Okay, tak apalah gitu. Zinc pakai zinc sulfate. Tak nak pakai zinc sulfate, zinc chloride. Apa lagi? Zinc apa? Zinc nitrate boleh juga. Jangan ada zinc. Sebab apa? Zinc electrode. So kalau copper sulfate, copper chloride, copper nitrate boleh juga. Tapi kalau tak nak guna Daniell cell, tak nak pakai zinc copper teacher, nak pakai magnesium, boleh. Tapi dalam ni pun masih ada kena magnesium. Sebab bila kita separate two electrolyte, so bila nak ada reactions tu, dia kena pakai salt solution yang sama dengan electrode dia. Tapi simple chemical cell, dia tak apa, dia okey je. Dia boleh berlaku reactions tu. Okay? So itulah yang kena ingat. Okay, yes. Porous pot ni. So apa beza dia dengan salt bridge? Dia tak ada, function dia sama tapi cara set up tu lain. Porous pot ni macam bekas tetapi muat satu electrode sahaja. So bekas dia ada liang-liang ni sebab dia nak movement of ions dalam ni. Keluar masuk untuk balancekan keadaan tu lah. Kan? So bila dia balance keadaan tu, elektron dia tak kacau lah elektron yang keluar ni. So porous pot beza dia pakai satu beaker tapi dalam tu ada dua electrolyte. Satu dalam porous pot, satu dalam beaker kat luar porous pot tu. Dia akan jadi dua electrolyte jugalah. Nampak macam sama macam simple chemical cell tetapi dia sebenarnya lain. Dalam porous pot ada electrolyte lain, electrolyte yang sama dengan berpadanan dengan elektron yang kita masukkan dalam porous pot tu lah. So dalam porous pot ada zinc, so dalam ni mesti ada zinc sulfate.
Kalau sini awak letak copper sulfate. Tak kisah pun. Kalau kat sini luar beaker ni copper, so kat dalam beaker ni copper lah. Yang milik copper lah, solution copper lah. Okay. Itulah dia. So sekarang ni dia sama juga. Metal ni kena tahu siapa positif dengan negatif terminal kan. Dia sama macam 1.2 tadi teacher cakap. And not mestilah tengok sini. And not mestilah negatif terminal. And metal yang terletak pada anode mestilah higher position dalam series. Ataupun E0 value dia lagi more negatif. Baru dia akan jadi alhamdulillah negatif. Negatif terminal. So manakala positif terminal ni pula mestilah cathode. So cathode ni siapa dia akan undergo reduction. So pilih bila dia kata undergo reduction, dia mestilah pilih yang metal yang ada kat bawah-bawah dalam series tu. Ingat balik lah ingat balik berkait belakang. Ni ayat dia. So metal that has E0 value more negative, tak nak pakai more negative, pakai less positive. Kalau dah power sangat dia tak ada masalah nak tukar-tukar ni. So tapi kalau yang macam baru lagi struggle, kita fokus je lah pakai satu benda je. Jangan pakai tukar-tukar ayat dah. Kalau kita faham more negative lah. So maknanya higher position in SEP series. Jangan tulis macam teacher dan Excel ni lah. Saya kena tulis panjang standard electrode potential series. Teacher tak apa short form. Budak tak boleh. Okay, so become negative terminals anode. Okay, so metal that has E0 value more positive, tak nak pakai more positive, teacher nak rare sikit, boleh less negative. So lower position in SEP series, so they become positive terminal cathode, so cathode undergo reduction. Banyak kali dia ulang, oxidation mesti dilakukan anode. Okay. Alright, so ni logik akal dia lah. Kenapa anode ni jadi negatif? Kenapa tak positif teacher? Sebab anode kita tahu undergo oxidation. Anode memang term dia memang undergo oxidation. Dalam chemistry anode ni undergo oxidation. Anode ni dalam sel dalam elektron. So kenapa jadi negatif terminal? Sebab metal that has E0 value more negative tends to be reducing agent. Sebab kita tahu anode ni kena undergo oxidation. So kena pilih oxidation kena pilih metal yang duduk kat atas tu. So bila dia duduk kat atas, dia tendency untuk jadi oxidation. So dia memberi elektron kan. Dia lepaskan elektron. So akan banyak keluar elektron lah kat metal tu sendiri, kat elektrod tu. Banyak elektron keluar. Dia nak transfer kat atas ni kan, kat wire ni. Ni kan, dia akan keluar dulu. Okay, bola masuk. Kan? So bila dah banyak elektron kat keliling elektrod yang tinggi kedudukan tu kan, sebab dia lose elektron, sebab tu dia menjadikan anode ni negatif terminal. Faham tak? Sebab itulah anode ni negatif terminal dalam voltaic cell, dalam electrolytic cell jadi lain. So ingatlah voltaic cell dalam 1.2, 1.3 kita still lagi maintain pakai anode ni anode ni negatif terminal. Faham Kenapa negatif? Tengok balik ayat dalam nota teacher. Okay, so macam biasa electron flow mestilah daripada negatif sebab negatif terminal kepada positif terminal. Kalau flows of current dia opposite electron flows. Alright, so last lah. Yang part yang paling ramai confuse. Adalah a few rajin tanya teacher mesti kalau voltaic cell mesti dia tanya pasal ni, dia confuse dah. Okay, so sekarang voltaic cell kita mesti buat half equations. Apa-apa yang melibatkan transfer of electron mestilah kena buat half equations. Sebab tu kalau awak start half equation daripada 1.1 tu awak kena back to basic balik lah. Half equation ni kita akan guna sampai habis tajuk redox. So tak boleh lari lah. Tak boleh lari, tak jawab lah soalan tu kan kalau tak boleh buat. Okay, so sekarang bila half equations mestilah ada yang memberi elektron dan menerima elektron. Siapa yang memberi? Electron released by metal that has E0 value more negative. Maknanya siapa? Teacher lukis. Lepas tu letak. Okay, so sekarang ni nak buat half equations ni. Kena dengar elok-elok. Jangan tidur. Yang tidur tu bangun. Yang main game tu stop kejap. Mobile Legends tak boleh berhenti teacher. Letih hati teacher buat extra class ni.
Okay, sekarang elektron release dari siapa? Kat anode, yang negatif terminal tu, sebab dia memang oxidation, so dia memberi lah, anode lah. Anode. So ini half equation mesti kena start dengan atom, sebabnya electrode yang bagi elektron mesti start dengan atom ion tu kan. Ion tambah elektron. Elektron pada half equations untuk oxidation mesti berada pada belah kanan. Tetapi yang menerima elektron tu bukannya cathode ni, bukan elektron, tetapi solution. Kenapa teacher? Sebab dalam solutions ni ada ions. Ions yang boleh menerima elektron. Kalau atom dia dah stable dah, dia tugas dia atom, mana boleh terima elektron. Kalau belajar balik ke bonding, atom ni kerja dia memberi elektron, sebab atom ni charge dia zero. Bila charge zero, dia nak jadi ions, dia kena keluarkan elektron dalam shell dia, baru jadi ions. So atom saja, sebab tu sini elektrod ni boleh bagi elektron, tetapi yang menerima tak boleh elektron ni yang dalam solution. Kenapa? Solution tu ada ions. Okay, so half equations awak tak ada kaitan pun dengan elektrod ini, tetapi berkaitan dengan solution. Faham? So dia akan jadi ion sekali tambah elektron, barulah jadi atom. Ini half equations untuk belah cathode. Teacher explain yang tu Ini untuk half equations. Electron released by the electrode kat anode, except electron is by solutions di dalam voltage cell tu, dalam sel tu. Bukan electrode cathode. Sebabnya electrode dia dalam bentuk atom, dia tak boleh terima elektron, makanya solution akan mainkan peranan untuk undergo reduction. Okay. So inilah metal that has E not. Sebab kan teacher buat dalam bentuk, patutnya teacher buat ni jangan buat macam ni kena ada power. Alright, so ini adalah cara kita buat ni apa? Linear cell ke simple chemical cell? Kalau ada satu elektrolyte mesti simple chemical cell. Letak yang more negatif ni mestilah, okay kita tahu ni negatif lah. So sini positif. Okay, sekali lagi explain half equations. Anode start dengan metal ataupun atom kat sini, yang menerima mesti dalam salt solution ataupun electrolyte dia yang menerima elektron. Tetapi macam nak pilih, tetapi banyak tetapi. Kita tengok pada example. So teacher nak bagi tahu dalam buku teks, dia memang bagi example. Ni memang direct example memang ambil daripada buku teks pun. Tetapi yang teacher tak sukanya sebab example dia tak banyak. So teacher bagi satu lagi example sebab teacher tak nak awak keliru kat salt solution ni. Sebab kenapa copper teacher? Kenapa? Mesti budak fikir, oh copper plate lah ni yang terima. Padahal bukan. Padahal salt solution. Sebab tu teacher bagi dua example. Satu pakai yang copper chloride yang kebetulannya sama dengan copper plate. Sebenarnya tak perlu sama pun. Yang satu lagi teacher pakai magnesium sulfate solution. Okay, so teacher nak tunjuk. Sebab tu yang teacher bagi example bukan saja ya. Okay. Ada banyak, okay sikit lagi main. Alright, so sekarang ni magnesium dengan copper plate. So sekarang teacher bagi tahu half equation mesti start dengan electrode kat anode tu. Yang memberi elektron mesti ni. Sebab tu lah start dengan magnesium. Oxidation mesti kat anode oxidation kan. So elektron mesti pada belah kanan. Okay, sebab ada student tanya kenapa jadi begini teacher. Alright, so teacher bagi tahu dah yang menerima elektron yang kat sini adalah salt solution. So di dalam ni yang menerima ions yang dalam in electrolyte. So siapa yang ada dalam ni? Copper 2 plus dengan H plus sebab solution ni ada water. Bila belajar electrolysis boleh berkait kenapa solution ni ada water. Dia bukan ada copper 2 plus saja, dia ada H plus, ada ions daripada air. So ion yang dalam electrolyte akan terima elektron. So siapa di antara dua ni? Boleh ke dua-dua boleh terima elektron? Tak boleh. Salah satu sahaja. Macam mana nak pilih? Back to definitions of reductions. Reductions ni menerima elektron. Bila kita tengok pada series tu semakin ke bawah semakin mudah menerima elektron. Kalau tengok balik pada series, copper lagi rendah daripada hydrogen. Sebab tu copper yang akan menerima ion. Sebab itulah sini copper.
Okay, so kenapa teacher nak pening-pening lagi? Ini tak apalah pakai copper kan. Sebab kebetulan copper ni lagi rendah daripada H5. Kalau pakai lain, kalau pakai electrolyte lain yang jadi pening. Sekejap ni last Okay, so yang ni teacher pakai magnesium copper dengan magnesium sulfate. So kita tahu dalam magnesium sulfate ada Mg2+. Bila ada perkataan solution dia ada air. So H+. Kat ion je yang terima, and ion dia tak buat kerja. So sekarang ni kita tahu dah, yang ni senang lah kalau half equations untuk anode daripada electron tu sendiri. Sebab tu start dengan atom. So menerima elektron lah. So yang menerima yang this electron. So yang menerima elektron, ini dah balik. Cara ni pakai Z kan. Okay, yang menerima elektron bukan copper kan. So electrolyte dalam ni, ion apa? Ion skat ion. Skat ion ada dua. Yang mana satu teacher? Pilih yang paling rendah kedudukannya dalam series. So dalam series tu H+ paling rendah daripada Mg2+. Sebab itulah half equations untuk reductions adalah H+. Alright. So itu je lah kot. So itulah pasal voltaic cells. Yang ini functions of salt bridge dengan porous port kenalah tahu. Yeah. Kita go through lagi. So example, oh ya, yeah, cell notation. Sempat ke ni? Nak pergi semain mak ni. Tak boleh, teacher teruskanlah. Kalau siapa nak berhenti, minta izin dulu keluar. Okay, so sekarang cell notation. Voltaic cell ada cell notations. Pertama sekali kena tahu electrode dulu. Pertama sekali kena tahu belah paling kiri adalah anode. Sebab kita sel kita ni memang anode dua belah ni sama kan? Sama-samanya lah. So anode, negative terminal followed by cathode. So since sekarang ni yang ada dua electrolyte saja yang ada cell notation. Yang simple chemical cell tak ada cell notation sebab dia pakai satu saja electrolyte. So yang ini cell notation untuk kita tulis dua electrolyte yang berbeza. Sebab tu yang sini tanda yang ini menunjukkan ada salt bridge. Bila ada salt bridge maknanya pakai dua electrolyte, pakai DNA cell ataupun satu lagi voltaic cell yang tak pakai zinc dan copper tu kita panggil voltaic cell. So ionic solutions, apa-apa ions yang awak jumpa letaklah dalam tu. And then salt bridge start dengan ionic solution dalam cathode. Lepas tu electrode apa yang guna dalam cathode. So sekarang ni Daniel cell dia pakai zinc ions ada dengan zinc metal kan. So electrode dia pakai zinc. So ions dalam tu zinc sulfate for example. So dia ada zinc 2+. So state so far tak perlu buat. Katanya cikgu teacher Nurul kata better jangan buat lagi. Sebabnya kalau budak salah dia buat sini S. Habis semua benda salah. State salah, semua salah. Baik jangan tulis lagi. Kalau andai kata skema kata kena buat, nanti teacher update balik lah. Alright, so ini salt bridge. Lepas tu dalam tadi satu lagi half cell ada copper electrode. Dia dalam electrolyte dia dalam copper sulfate kan. So ada copper 2+. Okay, so yang ini pula masalah kat sini Ni tak apa. Sebabnya kalau kita tengok apa-apa yang tak ada charge, maknanya dia adalah electrode. Dia adalah atom. So tulis je lah. Dia punya cell notations tu kan. So manakala ni ionic. Tetapi yang jadi masalah kalau ada ni. Yang ini teacher, mana dua-dua ada ion. So maknanya dia ada dua, dalam electrolyte tu dia ada dua, Fe2+ jadi Fe3+, macam tu lah. Yang ini tak apa, yang ada electrode kan. So bolehlah tulis zinc, apa lagi? Zinc tu kan, lepas tu yang ini, lepas tu yang ini Bila tak ada atom, dia tak boleh jadi apa? Electrode. So kalau keadaan macam ni lah pilih electrode yang innate, PT ataupun nak tulis carbon. So di sini tulis Fe2+, Fe3+, palang PT, platinum, dia innate. Okay, sama juga yang ini. Br2 ni bukannya solid ya. Br2 sama ada dalam water dalam ataupun dalam bentuk gas sahaja. Sebab tu dua-dua yang C ni dua-dua pakai platinum ataupun carbon pun teacher nak buat carbon pun boleh. So Br-, Br2, lepas tu Cl2, Cl-, koma. Cl2, janji dua tu dalam ni lah. Lepas tu PT. Sebab apa? Sebab Cl2 dengan Cl- tak boleh jadi electrode. Sebab tu nak pakai PT pun carbon pun boleh Kita pakai, sebab tu kita kena pakai innate. Alright, so calculation. So last calculations, E0 cell mesti hafal.
So ada dalam tutorial tu, dia Allah, teacher sepatutnya abaikan part tu. Budak dah confused. Untuk calculation self ni senang sahaja, direct ambil value daripada, kalau pertama sekali kena identify itu adalah cathode ke anode, baru boleh masuk formula ni. Sebab dalam formula E not cathode kena depan dulu, baru tolak dengan E not anode. So direct ambil value, jangan tukar apa-apa sign. Masuk sahaja dalam formula ni. Tapi akan jadi isu kalau dia sini positif. Contoh teacher tak ingat value dia, tak payah hafal Teacher. Nak tubik dah? Saya nak keluar dulu lah. Boleh. Kalau negatif dengan negatif mesti tambah. Alright, so itu sajalah. Nak habis lah. Okay, so siapa yang nak kena pergi solat Jumaat tu, pergilah. So ada soalan tak setakat ni? Ada soalan tak? Sebab teacher dah tak repeat balik dah. Lepas ni good luck lah exam. Cuma 1.4 je lepas ni. So far faham tak? Nak habis dah ni. Bunyi. Faham Itu dalam 1.2 dan 1.3. Okay, so thank you semua. Habis ni boleh? Boleh? Okay, so see you next class lah. Tinggal 1.4 je minggu depan So 1.4 mungkin akan buat lagi lah extra class, tapi teacher mungkin tukar hari lah kot. Jumaat ni ikutlah mana-mana yang sesuai. Alright, so thank you everyone for joining my extra class. Walaupun tak penuh kehadiran pun tak apalah. Mana yang boleh dapat tu share lah dengan kawan-kawan Alright, so thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, teacher. Waalaikumsalam. Thank you, teacher. Thank you sangat. Thank you, teacher. Okay. Stop recording. Kat mana?